Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya akan teruskan tajuk penyelesaian segitiga dengan satu bahagian yang juga dikira penting, iaitu case ambiguity, di mana salah satu soalan dalam SPM dia akan tanya berkaitan dengan case ambiguity. Diminta melakarkan satu segitiga yang melibatkan case ambiguity ini. Okey, semasa bila case ambiguity ini akan berlaku? Case ambiguity berlaku, ada syarat dia. Dia diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okey, dan sudut yang diberi itu mestilah sudut tirus. Okey, contoh dekat sini saya tunjukkan segitiga ABC. Okey, dan biasanya bila segitiga ABC bercuri macam ni, yang sisi yang bertentangan dengan A di sebelah sini ialah A kecil. Okey, ini B kecil, dan sini C bertentangan sini ialah C kecil. Okey, kemudian sudut yang diberi dalam soalan mestilah sudut tirus. Okey, dan A lebih kecil daripada C. Maksudnya di sini sisi yang bertentangan dengan sudut mestilah lebih pendek berbanding dengan sisi yang satu lagi yang diberi. Okey. Katalah yang ini tak diberi, saya padam dulu ini. B ini tidak diberi dua sisi ini dengan ini, dan sisi yang bertentangan dengan sudut tirus mesti lebih pendek berbanding sisi yang satu lagi. Selalunya macam ini, sisi A dengan C ini dia tetap, maksudnya panjangnya sama je. Yang panjang yang boleh berubah ialah panjang yang AC. Yang ini boleh berubah. Okey, bila dia boleh berubah, saya panjangkan ini. Okey, teruskan ke depan macam tu. Dia boleh berubah, tak tetap. Yang ini tetap. Okey, jadi bila diberi dua sisi yang bertemu, penjuru yang bertemu dekat sini dianggapkan dia punya kepala. Jadi di situlah kita letakkan jangka lukis kita. Okey, jangka lukis kita letakkan di situ dengan panjang yang sama macam ni. Okey. Ya Allah. Maaf. Okey, saya buat balik semula. Okey, saya letakkan di sini. Bila ada dua sisi diberi, saya letakkan di sini. Okey, buat kat sini. Okey, saya tunjuk macam ni. Jadi maksudnya, dia bertemu satu lagi ialah sisi BC ini boleh dilukis di sini, ataupun satu lagi dia bertemu tadi dengan panjang A yang sama di situ. Jadi di sini saya sambung. Jadi di sinilah C prime. Okey. Jadi segitiga ada dua yang boleh dilukis. Jadi sama ada yang macam ini ataupun satu lagi yang ini. Yang ini. Okay, yang ini boleh berubah, sama ada kita nak lukis di sini ataupun ke sini. Dengan panjangnya masih sama. Sini A juga panjang dia. Bertentangan. Ini A, ini pun A. Ini sama panjang. Jadi C sini berubah. Panjang AC sampai sini, panjang AC prime sampai sini. Okey. Sekarang kita lihat contoh dekat bawah ni. Contoh yang pertama. Okey. Jelas Jadi soalannya ialah dia suruh kita lakarkan satu segitiga yang mana A prime, D prime, E prime. Yang ini segitiga yang lain lah, segitiga yang baru dengan keadaan D prime, E prime sama dengan DE. Maksudnya panjang ini tetap, panjang ini tak berubah. Okey, panjang ini tak berubah. Lagi panjang mana lagi? A prime, D prime adalah sama dengan AD. Panjang yang ini pun tak berubah. Jadi nampak tadi ni dua sisi. Okey, yang tidak berubah. Jadi sekarang ya sisi sini dengan sisi yang ini. Dan sudut tirus bertentangan dengan sisi yang pendek. Bertentangan dengan sisi yang pendek. Jadi di mana kita nak letakkan sekarang jangka lukis? Sudut pula dah. Jangka lukis. Jangka lukis kita letak kepalanya itu di dua sisi yang bertemu macam ni tadi. Yang tak berubah, ni tak berubah, ni tak berubah. Jadi kita letak di sini kan. Okey, sekarang sama. Kita letak di sini. Okey, dengan ukuran panjang dia yang sama dekat sini. Okey, kita lukiskan. Macam tu. Nampak ke? Okey. Jadi, kita dapati dia pergi ke satu lagi tadi dia bertemu kat sini. Satu lagi dia bertemu di sini. Okey. Di situ. Ni panjangnya sama dengan ni. Sama. Okey, jadi bila dia kata lukiskan satu segitiga yang baru, maksudnya kita kena lukis balik semula, lukis yang lain. Okey, lukis macam ni. Kemudian besar sikit lukis macam tu. Kemudian ini lurus.
Okey. Kemudian pendek sikit. Macam tu. Dan ni. Jadi di sini inilah D prime. Ini ialah A prime. Dan E tadi dah berubah ke sini. E prime. Okey, sudut masih sama dekat sini ialah 35 darjah. Okey. Jadi sudut yang ini dah berubah. Okey, itu cara nak lukis, nak melakarkan segitiga yang baru. Okey, yang penting kita ikut syarat. Panjang ni sama, panjang DE sama, panjang AD pun sama, yang berubah sudut pun sama, sudut ni pun sama. Jadi yang berubah ialah ni digerakkan ke sini. Sebab dia tak sebut dekat sini AE mesti sama, tak ada. Jadi AE-nya sekarang dah pendek berbanding dengan yang asal. Okey. Soalan yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana kita nak lukiskan segitiganya. Jadi di sini ada sudut. Okey, kemudian kita tengok ya, tadi syaratnya dekat sini sudut tirus bertentangan dengan sisi yang lebih pendek. Yang inilah sisinya. Kalau sisinya sini, okey, maka sudut satu lagi ialah yang sebelah sini, sudut pada sisi yang satu lagi ialah yang ini. Okey, yang ini dan yang di sini lebih panjang kan? Okey. Jadi kemudian ini lebih pendek berbanding dengan yang ini. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena letak jangka lukis tu di sini. Okey. Jadi kita letakkan jangka lukis di sini dengan panjang. Dia disebut dekat sini ya, garis lurus, salah lupa baca soalan. Garis lurus DC dipanjangkan ke C prime. DC dipanjangkan. Jadi saya buat dulu. DC ini dipanjangkan. Okey. Panjangkan dia ke depan. Kemudian dengan keadaan BC sama dengan BC prime. BC sama dengan BC prime. Jadi di mana C prime? Okey, nak tahu C prime tadi. Letak sini. Letak. Okey, dengan panjang yang sama. Jadi kita kena ukur dia supaya sama BC. Kat sini. Sekejap Okey, di sini BC. Okey, gerakkan dia. Jadi kita nampak dia bertemu. Sekali lagi garis ini di sini. Okey, yang inilah dinamakan C prime. Okey, jadi sekarang saya sambungkan B ke C prime. Okey. Jadi panjang sini sama dengan panjang sini iaitu 9. C pun dah berubah ke sana. Dan bila dia suruh lakarkan segitiga BC prime D, okey, jadi kita kena buat yang baru. Okey, buat yang baru di sini. Okey, buat macam tu. Kemudian Allah bergerak. Ini anggaran saja. Okey, sini, kemudian ini. Jadi kita letak sini B, ini C prime, ini D. Okey, dengan panjang sini 13, dengan panjang sini sama 9 dan sudut sini masih sama, tak berubah iaitu 37.36 darjah. Okey? Jadi itu dia case ambiguity. Bila keluar dalam soalan SPM, kita kena lukiskan semula. Itu sahaja. Jangan lupa share dengan kawan-kawan dan subscribe. Terima kasih.